Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tugasan bagi kursus PBL 1063 Morfologi yang bertajuk Analisis Proses Pengimbuhan dalam Dialek Melayu Sarawak. Pembentangan ini akan menumpukan kepada jenis-jenis pengimbuhan serta contoh penggunaannya dalam dialek Melayu Sarawak. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan secara ringkas pengenalan kepada analisis proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak. Secara asasnya, morfologi merupakan cabang tata bahasa yang mengkaji perkataan serta cara pembentukannya. Dalam konteks kajian bahasa, morfologi juga meneliti aspek struktur, bentuk, dan penggolongan kata dalam sesuatu bahasa atau dialek. Pembentukan kata melibatkan unit terkecil yang dikenali sebagai morfem, iaitu unsur yang membawa makna. Morfem boleh dibahagikan kepada dua, iaitu morfem bebas yang boleh berdiri sendiri dan morfem terikat, iaitu morfem yang hadir melalui proses pengimbuhan. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak bagi mengenal pasti jenis imbuhan yang digunakan, serta fungsi dalam pembentukan kata. Data kajian diperolehi daripada Daftar Kata Bahasa Malaysia, Dialek Melayu Sarawak, yang dianalisis untuk mengenal pasti pola pembentukan kata dan fungsi imbuhan dalam dialek Melayu Sarawak. Baiklah, saya akan mula membentangkan bahagian latar belakang. Secara umumnya, dialek Melayu Sarawak digunakan secara meluas di Sarawak dan dijadikan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat Melayu Sarawak. Dialek ini digunakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan kawasan bandar, contohnya Kuching, Sibu, Sri Aman, dan Samarahan. Ciri bahasa dalam dialek Melayu Sarawak adalah berbeza daripada bahasa Melayu standard, contohnya saya menjadi kami, kamu menjadi kita, tidak menjadi si, dan mahu menjadi mo. Dialek Melayu Sarawak ini adalah bersifat tidak formal, ringkas, dan mesra. Dialek ini digunakan oleh semua peringkat umur termasuk masyarakat bukan Melayu dalam situasi tidak formal. Walaupun terdapat pengaruh bahasa Melayu standard dan bahasa Inggeris dalam kalangan generasi muda, namun dialek ini masih aktif digunakan dalam kalangan ahli keluarga, komuniti, media tempatan, dan majlis adat. Seterusnya, saya akan membincangkan bahagian kajian lepas. Bahagian kajian lepas ini membincangkan kajian terdahulu berkaitan morfologi dialek Melayu Sarawak. Kajian oleh Mona Lisa Sarbinizin dan rakan-rakannya menunjukkan bahawa perbezaan dialek bukan sahaja pada sebutan, tetapi juga pada struktur kata dan imbuhan. Seterusnya ialah kajian Nabila Abdul Hasan yang membuktikan bahawa dialek Melayu Sarawak mempunyai proses pembentukan kata yang berbeza daripada bahasa Melayu standard. Selain itu, kajian oleh Muhammad Rashid Muhammad Idris dan rakan-rakannya pula menekankan bahawa variasi dialek Melayu di Malaysia, termasuk Sarawak, dipengaruhi oleh faktor geografi dan sosial. Akhir sekali, kajian Asma Haji Omar menunjukkan bahawa penggunaan imbuhan merupakan ciri penting dalam pembentukan kata dialek Melayu Sarawak. Kesimpulannya, walaupun kajian lepas telah membincangkan variasi dialek, kajian khusus tentang pengimbuhan masih terhad sehingga kini. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama ialah menyenaraikan daftar kata bahasa Melayu dalam dialek Melayu Sarawak. Kedua, menghuraikan jenis imbuhan yang digunakan dalam dialek Melayu Sarawak. Ketiga, membandingkan fungsi imbuhan dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu standard. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian yang kami gunakan dalam kajian ini ialah yang pertama, rujukan literature. Rujukan literature merupakan kaedah yang menggunakan buku sebagai alat rujukan para pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Metodologi kajian yang kedua ialah penganalisisan data. Melalui analisis data yang dibuat, pengkaji telah menyenaraikan daftar kata bahasa Melayu standard dalam dialek Melayu Sarawak. Selain itu, pengkaji juga dapat menganalisis data daripada pattern kajian yang telah menghuraikan jenis ataupun bentuk imbuhan yang digunakan seperti imbuhan awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Sehubungan dengan itu, pengkaji juga telah menganalisis data dapatan kajian dengan membandingkan fungsi imbuhan dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu standard. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan dapatan kajian. Dalam kajian ini, kami meneliti bahawa proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak, iaitu penambahan imbuhan pada kata dasar, dapat membentuk kata terbitan. Imbuhan dalam bahasa Melayu merupakan morfem terikat yang terdiri daripada imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan, dan imbuhan sisipan. Fokus kajian diberikan kepada imbuhan awalan ber, me, di, pe dan pem kerana paling kerap digunakan. Dapatan kajian menunjukkan imbuhan ini dapat memberi fungsi dalam menyatakan perbuatan atau keadaan, membentuk kata kerja aktif dan dapat membentuk kata kerja pasif. Imbuhan apitan pula merupakan hasil daripada sesuatu perbuatan.
Secara keseluruhan, proses pengimbuhan memainkan peranan penting dalam pembentukan kata dan mencerminkan ciri morfologi yang membezakan dialek Melayu Sarawak daripada bahasa Melayu standard. Imbuhan awalan ber digunakan untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan perbuatan aktif. Contohnya, perkataan beridar yang mengekalkan makna asal dari kata dasar tetapi menambah fungsi kata kerja. Susunan ayat dalam dialek Melayu Sarawak masih mengikuti pola bahasa Melayu standard, iaitu subjek diikuti dengan kata kerja dan keterangan, walaupun terdapat perbezaan leksikal. Imbuhan ber pula membentuk kata kerja atau kata nama yang menunjukkan perbuatan atau susunan tertentu, seperti perkataan beragi. Kedua-dua imbuhan ini menunjukkan bahawa dialek Melayu Sarawak masih memanfaatkan imbuhan untuk menyatakan fungsi morfologi dan semantik tertentu tanpa mengubah maksud asas perkataan. Sementara itu, imbuhan awalan di digunakan untuk membentuk kata kerja pasif. Contohnya, perkataan dipesik. Dalam dialek Melayu Sarawak, ayat pasif masih mengekalkan struktur subjek diikuti dengan kata kerja dan keterangan yang dapat menunjukkan fungsi pasif masih dapat dipelihara walaupun terdapat perubahan sebutan pada kata dasar. Seterusnya, slide ini menunjukkan contoh penggunaan imbuhan awalan ter. Kata dasar gamang dalam bahasa Melayu standard disebut sebagai gemam dalam dialek Melayu Sarawak. Apabila imbuhan ter ditambahkan, terhasil perkataan tergemam yang membawa maksud keadaan terkejut secara tiba-tiba. Contoh ayat dalam dialek Melayu Sarawak, Ahmad tergemam lepas dengar berita ia si disangka. Imbuhan ter berfungsi untuk menunjukkan sesuatu peristiwa berlaku secara spontan dalam dialek Melayu Sarawak. Huruf R sering digugurkan dan disebut sebagai te. Slide ini menerangkan imbuhan awalan pe dan pem. Imbuhan ini berfungsi untuk membentuk kata nama yang merujuk kepada sifat, keupayaan, atau perwatakan seseorang. Sebagai contoh, kata dasar pandai menjadi pemandai yang merujuk kepada orang yang mempunyai kepandaian. Manakala kata bulak yang bermaksud tipu menjadi pembulak, yaitu orang yang suka menipu. Ayat contoh menunjukkan bahwa imbuhan ini tidak lagi merujuk kepada perbuatan tetapi kepada individu yang memiliki sifat tersebut. Oleh itu, imbuhan pe dan pem penting untuk menamakan seseorang berdasarkan sifat atau tingkah laku mereka. Seterusnya, slide ini menunjukkan proses pengimbuhan awalan men. Imbuhan men berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif dalam bahasa Melayu Sarawak dan bahasa Melayu standard. Contohnya, kata dasar lintas dalam bahasa Melayu standard dan limpas dalam dialek Melayu Sarawak. Apabila menerima imbuhan men, perkataan ini menjadi melintas dan melimpas. Contoh ayat dalam dialek Melayu Sarawak yaitu orang tok melintas jalan raya tanpa nengok kiri kanan. Struktur ayat ini mengekalkan pola ayat aktif yaitu subjek diikuti kata kerja dan keterangan. Kesimpulannya, imbuhan men digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh subjek secara aktif. Dapatan terakhir kami yaitu imbuhan apitan ke an. Imbuhan ini digunakan untuk membentuk kata nama abstrak yang menggambarkan keadaan, sifat, atau kebiasaan. Contohnya, kata dasar pate dalam dialek Melayu Sarawak apabila menerima imbuhan ke an menjadi kepatehan. Perkataan ini merujuk kepada sesuatu perkara yang dianggap biasa atau sudah menjadi kebiasaan. Dalam ayat contoh, benda tok kepatean si payah risau sangat. Perkataan ini menunjukkan keadaan yang sering berlaku dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, imbuhan apitan ke an digunakan untuk menyatakan konsep atau keadaan yang bersifat umum dan abstrak. Secara keseluruhannya, dalam kajian ini, dialek Melayu Sarawak mempunyai proses pengimbuhan yang berbeza dari bahasa Melayu standard. Proses pengimbuhan ini dapat dilihat dari perubahan makna. Sebagai contoh, perkataan pandai berubah menjadi pandai dalam dialek Melayu Sarawak. Dalam kajian ini, kami telah mengkaji 3 proses pengimbuhan iaitu awalan, akhiran, dan apitan. Salah satu proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak iaitu proses pengimbuhan awalan, contoh perkataan beridar yang menerima imbuhan ber. Manakala proses pengimbuhan apitan iaitu perkataan kepatihan dalam dialek Melayu Sarawak yang menerima imbuhan ke dan an. Perubahan ini masih mengekalkan maksud yang sama dan menjadikan perkataan lebih ringkas. Kesimpulannya, dialek Melayu Sarawak masih mengekalkan maksud yang sama dengan bahasa Melayu standard. Dalam kajian ini, penggunaan imbuhan awalan, akhiran, dan apitan dipengaruhi oleh ciri-ciri dialek setempat. Justru, kajian morfologi dalam dialek Melayu Sarawak ini
penting untuk memahami keunikan struktur bahasa dan peranannya sebagai identiti linguistik masyarakat Sarawak. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.